Baiklah murid-murid, hari ini kita akan masuk kepada topik yang terakhir dalam bab 4 iaitu bab 4.3 pergerakan politik di Sabah dan Sarawak. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah pelajar akan dapat menyatakan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Yang kedua, pelajar akan dapat menjelaskan gerakan anti penyerahan di Sarawak dan juga Sabah. Okey. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan cuba melihat keadaan politik di Sarawak terlebih dahulu. Okey, sebelum Sarawak diserahkan kepada British, kita akan kena pasti siapa, bila dan mengapa Sarawak diserahkan kepada British. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, raja terakhir Sarawak ialah Vainer Brooke. Dan Vainer telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada British di London sebagai tanah jajahan mahkota pada 8 Februari 1946 dengan alasan bahawa Vainer Brooke sudah tua dan uzur dan berpendapat bahawa penggantinya Anthony Brooke tidak layak untuk mentadbir dengan berkesan. Maksudnya dia tidak yakin dengan pengganti barunya. Maka Vainer membuat keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Okay, seterusnya kita akan lihat mengapakah penyerahan Sarawak kepada British ditentang. Kita highlight penyerahan ditentang rakyat tempatan. Baiklah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan mengapa rakyat menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Faktor yang pertama, kerana bercanggah, kita highlight perkataan bercanggah, tidak sama dengan perjanjian yang dibuat di antara Vainer dengan penduduk rakyat Sarawak yang mana tertulis dalam Perlembagaan 1941. Yang kedua, Vainer tidak berunding dahulu dengan pemimpin tempatan ataupun ketua-ketua kaum. Yang ketiga, cadangan itu hanya disokong, hanya disokong oleh orang bukan Bumiputera dan pegawai British. Faktor yang keempat, Sarawak dipaksa menerima penjajahan secara mutlak. Yang kelima, Vainer Brooke pernah berjanji, promise to give freedom, memberi kemerdekaan kepada negeri Sarawak. Baiklah, ini adalah senarai golongan-golongan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Antaranya, Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah yang merupakan Ketua Masyarakat Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Sarawak, Persatuan Dayak Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu dan Rukun 13. Okey, kita akan lihat bagaimana pula cara rakyat menentang penyerahan tersebut. Okey, rakyat menentang penyerahan tersebut dengan menentang secara terbuka. Contohnya penentangan yang dibuat oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan juga Barisan Pemuda Sarawak. Cara yang kedua ialah dengan mengadakan demonstrasi yang melibatkan kaum-kaum ibu. Kaum-kaum ibu juga bertindak dengan menghantar surat bantahan untuk menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan penyerahan tersebut. Selain itu, 338 kaki tangan kerajaan telah
bertindak dengan meletak jawatan. Seterusnya, penubuhan kumpulan Rukun 13 yang melibatkan pakatan sulit di antara kaum terpelajar maksudnya kaum-kaum yang berpelajaran tinggi yang masih menuntut ataupun sudah menuntut di institusi tinggi dan orang-orang muda Sarawak, di mana kaum terpelajar ini akan mengetuai orang muda di Sarawak. Dan cara yang terakhir ialah cara yang dianggap sebagai ekstrim, cara yang dianggap sebagai radikal, di mana telah menyebabkan Sir Duncan Stewart, iaitu Governor Sarawak pada masa itu, ditikam sehingga mati oleh Rosely Dobbie pada 3 Disember 1949 semasa beliau melawat Sibu. Okey kelas, di sini kita akan lihat apa pula tindakan British terhadap golongan penentang. Baiklah, British telah bertindak dengan mengeluarkan surat perkeliling bilangan 9, di mana dalam surat tersebut pihak British memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan sekiranya mereka terlibat. Tindakan yang kedua ialah ke atas individu maupun persatuan, di mana mereka akan menangkap dan menghukum mereka yang sanggup menentang. Contohnya apa yang berlaku kepada Rosely Dobbie dan juga 3 orang rakannya yang ditangkap dan dihukum gantung. Perjuangan Rosely Dobbie dianggap sebagai sia-sia kerana penentangannya tidak berjaya. Ini kerana pemimpin Sarawak sendiri tidak bersatu. Maka dengan itu kita ambil iktibar bahawa perpaduan sangat penting bagi memastikan matlamat yang kita ingin capai tercapai. Baiklah, cikgu nak pelajar-pelajar sila bintangkan fakta ini, iaitu pemimpin Sarawak tidak bersatu. Punca mengapa penentangan tidak berjaya. Fakta ini boleh membantu pelajar-pelajar sekalian menjawab soalan kebat. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana dengan pergerakan politik di Sabah. Perkembangan politik di Sabah dikatakan tidak menyilah. Ini kerana pergerakan politik di Sabah perlahan, tidak berkesan dan berpecah belah. Yang kedua, peraturan yang terdapat dalam persatuan yang wujud berbentuk sosioekonomi, bersifat sederhana dan tiada pengaruh ke atas rakyat Sabah. Dan yang ketiga ialah contoh-contoh persatuan yang wujud di negeri Sabah, antaranya Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, Persatuan Melayu J. Sultan dan juga Barisan Pemuda. So, persatuan-persatuan ini dikatakan lebih menumpukan kepada bagaimana untuk meningkatkan sosial dan ekonomi rakyat negeri Sabah. Maka dengan itu, mereka punya perjuangan lebih sederhana, tiada melibatkan apa-apa tindakan yang ekstrim ataupun radikal, sehingga menyebabkan pergaduhan di antara orang Sabah dan juga penjajah seperti British. Seterusnya kita akan lihat apa yang berlaku pada tahun 1946. Pada tahun 1946, dikatakan British dapat menakluki. Okey, kita highlight di sini. Peristiwa penting yang berlaku di Sabah pada tahun 1946, British telah berjaya menakluk Sabah dengan mudah kerana tiada tentangan terbuka daripada rakyat Sabah. Pada tahun 1951 pula, persatuan-persatuan di Sabah yang wujud pada masa itu terkubur, maksudnya hilang begitu sahaja. Mereka tidak lagi aktif dan tidak mampu lagi berjuang untuk mempertahankan negeri Sabah daripada kerajaan
British. Okey, sampai di sini saja pengajaran cikgu untuk kali ini. Sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ada sediakan latihan bagi memastikan pelajar lebih memahami apa yang kita bincangkan hari ini. So, sebelum pelajar-pelajar sekalian menulis jawapan anda, sila pastikan pelajar-pelajar tulis dalam ayat yang lengkap, label soalan anda supaya memudahkan pemeriksa untuk menyimak. Okey, kelas, selamat mencuba. Kita akan berjumpa di kelas yang seterusnya. Bye.